Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dikasihi dan dihormati saudara pengurusi majlis, pengurusi dan ahli jawatankuasa Masjid Ikhwanul Islam, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seterusnya para jemaah yang dikasihi dan hormati sekalian. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat kita menunaikan ibadat maghrib secara berjemaah dan seterusnya kita duduk di dalam masjid ini dengan sama-sama kita berniat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian, pada malam ini saya akan membawa perbincangan, perbahasan dan analisa berkait dengan satu peristiwa yang baru saja berlaku kepada umat Islam, iaitu peperangan serangan yang dilakukan oleh tentera-tentera Islam yang tinggal di Gaza melancarkan satu serangan mengejut. Peristiwa yang berlaku pada 7 hari bulan Oktober tahun 2023. Pada hari ini, peperangan itu berlaku secara berterusan lebih daripada 200 hari. Lebih daripada 6 bulan dan masuk bulan yang ke-7. Ini adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat menyayat hati berlaku kepada umat Islam, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Israel Zionis adalah merupakan suatu perlakuan dan peristiwa yang tidak pernah berlaku sepanjang tempoh 200 tahun yang lepas. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian, peristiwa yang berlaku pada 7 hari bulan Oktober yang lepas disebut sebagai Taufan Al-Aqsa, iaitu satu gerakan yang dilakukan oleh tentera bersekutu umat Islam yang tinggal di Gaza pada 7 hari bulan Oktober kira-kira jam 10 pagi waktu tempatan. Mereka telah beramai-ramai masuk ke dalam kawasan yang telah dirampas oleh tentera Israel sejak daripada tahun 1948. Mereka merampas kawasan ini dan duduk di kawasan sekitar Gaza dan kawasan di sekelilingnya sehingga membentuk suatu kawasan, suatu wilayah yang disebut sebagai penjara yang terbesar sekali di dunia. Mengapa disebut sebagai penjara yang terbesar sekali di dunia? Kerana Gaza mempunyai penduduk seramai kira-kira 2 juta orang. Jadi yang tinggal di Gaza, jumlah mereka ialah 2,3 juta orang. Sedangkan kawasan itu adalah merupakan satu kawasan yang sangat sempit. Satu kawasan yang panjangnya kira-kira 40 km dan lebarnya kira-kira 14 km. 14 km kali 40 km. Kawasan yang sangat sempit tetapi diduduki oleh sekelompok pelarian sejak daripada tahun 1948
sehinggalah ke hari ini. Jumlah mereka saya sebut tadi ialah 2.3 juta orang. Mereka telah dipaksa berpindah daripada kampung asal mereka, iaitu di tanah Palestin yang telah dirampas oleh tentera Israel, sehingga mereka menjadi pelarian di kawasan ini. Mereka tinggal di kawasan ataupun di kawasan yang disebut sebagai Semenanjung Gaza, ataupun di dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Gaza Strip, yang sangat sempit, tetapi mereka dipaksa tinggal di situ di kawasan khemah-khemah pelarian. Pada asalnya mereka tinggal di 8 buah khemah pelarian, tetapi akhirnya khemah pelarian itu menjadi penempatan kekal. Maknanya mereka duduk di situ sejak daripada tahun 1948 sehinggalah hari ini. Apabila berlakunya pilihan raya pada tahun 2006, tahun 2006 dilakukan pilihan raya umum yang diberikan ruang kepada penduduk yang tinggal di Gaza untuk mengundi dan memilih pemimpin mereka. Lalu mereka membuat keputusan untuk memberikan undi dan memberikan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin yang terdiri daripada suatu parti politik yang disebut sebagai Hamas, ataupun Gerakan Pembebasan Palestin yang berpusat di Gaza pada masa itu. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kumpulan Hamas menang dengan majoriti yang banyak, sehingga akhirnya mereka diberi ruang dan peluang untuk memerintah, mentadbir dan menguruskan kawasan yang sempit itu. Oleh kerana Hamas menang dalam pilihan raya, dalam masa yang sama juga Hamas telah pun dilabelkan sebagai kumpulan teroris, dilabelkan sebagai kumpulan ekstremis, dan dilabelkan sebagai kumpulan fundamentalis. Maknanya mereka ini tidak dianggap sebagai sebuah pertubuhan yang sah daripada sudut pandangan Israel, daripada pandangan Amerika dan kuncu-kuncunya daripada Eropah. Apabila Hamas menang dalam pilihan raya yang lepas tahun 2006, lalu dilakukan sekatan terhadap Hamas, dan sekatan itu juga terkena kepada penduduk yang tinggal di Gaza. Dilakukan sekatan dari segi makanan, sehingga makanan dihadkan dan menjadi mahal. Dilakukan sekatan terhadap kelengkapan yang lain seperti minyak petrol dan juga diesel, sehingga generator yang digunakan untuk melengkapkan kelengkapan rumah mereka, elektrik, air, minyak, gas dan sebagainya telah ditutup dan tidak dibenarkan masuk ke dalam Gaza. Kesan daripada sekatan yang dilakukan itu, penduduk Gaza yang pada asalnya 100% mempunyai pekerjaan yang lengkap dan baik, tetapi mereka telah dinafikan hak mereka untuk bekerja. Mereka tidak dibenarkan. Ada slide tak ada? Tak apa. Okay. Mereka tidak dibenarkan untuk bekerja. Mereka tidak diberikan hak untuk hidup. Makanan disekat. Kelengkapan-kelengkapan lain dimasukkan, tetapi dikenakan dengan cukai yang tinggi. Akhirnya berlakulah beberapa kekurangan di dalam kehidupan mereka. Selepas beberapa tahun mereka disekat, maka apa yang berlaku kepada mereka ialah berlakunya inflasi yang sangat tinggi. Lebih daripada 70% penduduk yang tinggal di Gaza tidak mendapat pekerjaan. Sebahagian besar daripada mereka terpaksa mencari pekerjaan sendiri.
dan mereka hidup dalam keadaan yang sangat terdesak. Di samping itu berlaku juga beberapa siri serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap penduduk yang tinggal di Gaza. Mereka diserang pada tahun 2006, mereka diserang pada tahun 2012, mereka diserang pada tahun 2018, 2020, 2022 dan yang terakhir ialah mereka diserang pada tahun 2023. Oleh kerana berlakunya tekanan yang sangat kuat dan oleh kerana berlakunya serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh tentera Israel, maka tentera-tentera pembebasan Palestin telah bersetuju untuk memulakan suatu serangan balas bermula pada 7 hari bulan Oktober tahun 2023. Timbul beberapa persoalan. Persoalan yang pertama, mengapa gerakan ini disebut sebagai Taufan Al-Aqsa? Kerana mereka menjangkakan sekiranya mereka berjaya melakukan gerakan ini, mereka akan dapat sampai dan membebaskan Masjidil Aqsa yang letaknya kira-kira 90 km daripada tanah Gaza. Jadi kalau nak mudah tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan nak faham di mana letaknya Gaza, di mana letaknya Masjidil Aqsa dan di mana letaknya negara haram Israel, kita boleh angkat tangan kita, kita tengok yang jari kelingking yang saya tunjuk ini ialah namanya Gaza. Dan jari yang besar ini, ya, ibu jari ini ialah di mana letaknya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ditunjukkan dengan ibu jari saya dan jari kelingking menunjukkan di mana letaknya Gaza yang penduduknya diserang pada masa ini. Di antara dua jari ini tidak dapat ditemukan, tidak dapat bertemu kerana ada 3 lagi jari yang di tengah-tengah ini, di mana 3 jari ini digambarkan sebagai kawasan yang dikuasai oleh Israel, Zionis Israel sejak daripada tahun 1948 sehingga hari ini. Walaupun jarak mereka hanya 90 km, tetapi mereka tidak dapat sampai, mereka tidak ada keupayaan dan mereka tidak dibenarkan untuk sampai ke ibu jari, iaitu tempat di mana terletaknya Baitul Maqdis. Sedangkan Nabi SAW sebut di dalam banyak hadis-hadisnya. Tuan-tuan boleh cek dalam internet, type, ya, sebagai contohnya kelebihan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ya, 40 hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Masjidil Aqsa. Nabi SAW menyebutkan di antaranya di dalam hadis itu, wahai umat Islam, maksudnya lebih kurang jika sekiranya kamu mempunyai wang, kamu mempunyai kelebihan keuangan, maka hendaklah kamu berusaha untuk pergi menziarahi Masjidil Aqsa. Hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, la tasyuddur rohal, jangan kamu bersusah-susah untuk pergi bermusafir, untuk kamu berjalan, untuk meninggalkan tanah air kamu, kecuali untuk menziarah ketiga buah masjid. Yang pertama ialah Masjidil Haram di Mekah. Kita pergi untuk menunaikan haji dan umrah. Kalau tak ada apa-apa aral melintang, ya, kita akan mengucapkan selamat jalan kepada Duyufur Rahman yang akan pergi memulakan gerakan untuk pergi menunaikan haji beberapa hari yang akan datang. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadisnya, jangan kamu bersusah-susah untuk bermusafir kecuali untuk pergi ke 3 tempat yang utama. Nabi SAW tak sebut Putrajaya, tak sebut Kuala Lumpur, tak sebut Kuching, tak sebut Kota Samarahan, tak sebut Serian, tak sebut Beting Maru, tak sebut, semuanya tak sebut. Yang Nabi sebut hanya 3 buah masjid.
Yang pertama ialah Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua ialah Masjid Nabawi di Madinah. Dan Nabi sebut yang ketiga iaitu Masjidil Aqsa. Maknanya Masjid Al-Aqsa maknanya masjid yang jauh. Baitul Maqdis maknanya rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai suatu kelebihan yang tidak ada kepada bangunan-bangunan dan masjid-masjid yang lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadisnya, kalau kamu nak berziarah, kalau kamu nak jalan, kamu kena pergi satunya Masjidil Haram, yang keduanya Masjidil Aqsa, yang keduanya Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiganya ialah Masjidil Aqsa. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, jika sekiranya kamu tak ada duit, kamu tak boleh pergi untuk menziarahi Masjidil Aqsa, tiba-tiba kamu tahu ada orang nak pergi ke sana, maka Nabi memerintahkan, menasihatkan kepada umat Islam, hantarlah wang, hantarlah minyak-minyak zaitun yang akan digunakan untuk menerangi, mencerahkan Masjidil Aqsa yang terdapat di Baitul Maqdis di tanah Palestin pada hari ini. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Masjidil Aqsa mempunyai kelebihan yang sangat besar. Tetapi tidak terhad di kawasan Masjidil Aqsa. Kerana apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir. Ayat yang selalu kita dengar dan kita baca apabila sampainya bulan Rejab, peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka kita dapati yang dimaksudkan dengan Masjidil Aqsa bukanlah kawasan Masjidil Aqsa, tetapi masuk di kawasannya tanah Palestin. Maka memperjuangkan pembebasan tanah Palestin merupakan salah satu daripada perkara yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Dan muslimin dan muslimat sekalian, itulah yang dilakukan oleh tentera Taufan Al-Aqsa pada 7 hari bulan Oktober yang lepas. Dan peperangan itu berterusan sampai hari ini. Ada orang tanya, sampai bila peperangan ini akan berterusan? Jawabnya, wallahu alam. Kita tak tahu bila akan berhenti. Tetapi perjuangan umat Islam untuk membebaskan Masjidil Aqsa akan berterusan selagi mana hayat dikandung badan, selagi mana adanya dunia ini. Bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam banyak hadis-hadisnya. Antaranya Nabi sebut dalam hadis, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq ila yaumil qiyamah. Antara maksudnya, sesungguhnya akan ada satu umat, satu kumpulan yang mempertahankan kebenaran sehingga berlakunya hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Mereka ini ada di mana? Di Putrajaya kah? Di Kuching kah? Di Kuala Lumpur kah? Di Terengganu kah? Di Kelantan kah? Di Kampung Melayu Majidi kah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah pejuang-pejuang yang berada di Masjidil Aqsa dan di kawasan-kawasan sekitarnya, iaitu di tanah Palestin, iaitu di Syria, iaitu di Jordan, dan iaitu di Lebanon. Kerana 4 negara ini telah diisytiharkan sebagai sebahagian daripada bumi Syam yang sangat berkat itu. Maka muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, kalau kita baca ayat Al-Quran, maka jelas kepada kita bahawa tindakan yang dilakukan oleh tentera-tentera pembebasan pada 7 hari bulan Oktober yang lepas adalah merupakan sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab mereka untuk menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gerakan pembebasan Masjidil Aqsa dan tanah Palestin daripada
penjajahan, kezaliman, pembunuhan yang terus menerus yang dilakukan oleh tentera Israel Zionis laknatullah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, mereka bangkit dalam tempoh 3 jam. Mereka telah berjaya membunuh 1,400 orang. Sebahagian besar daripada mereka ialah tentera-tentera simpanan yang baru saja menamatkan kursus ketenteraan mereka yang mereka adakan di kawasan sempadan dengan tanah Gaza. Jadi tarikh 7 hari bulan dipilih oleh umat Islam pada masa itu kerana mereka nak memberi peringatan kepada umat Islam lain di seluruh dunia. Peringatan yang pertama, mereka nak beritahu bahawa sebenarnya pada 7 hari bulan Oktober itu pernah berlaku peperangan yang disebut sebagai peperangan Ramadan pada tahun 1973. Di dalam peperangan itu, tentera Islam hampir pasti menang untuk mengalahkan tentera Israel. Tetapi akhirnya berlaku sedikit kesilapan sehingga akhirnya mereka kalah. Tetapi semangat Oktober 1973 mereka teruskan di dalam serangan yang mereka lakukan pada 7 hari bulan Oktober tahun 2023. Itu yang mereka lakukan. Yang mereka nak beritahu kepada umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, mereka nak beritahu kepada umat Islam di seluruh dunia. Wahai umat Islam di seluruh dunia, kamu baru saja selesai daripada Covid. Selepas Covid, semua orang sibuk nak mencari wang. Kalau di Melaya sana, di Semenanjung, mereka sibuk nak cari beras. Tak cukup beras. Mereka sibuk nak cari telur. Mereka sibuk dengan makanan yang mereka nak makan. Lalu bangkit 7 hari bulan Oktober tahun 2023, mereka nak mengingatkan kepada umat Islam, wahai umat Islam sedunia, bahawa kami rakyat yang tinggal di Palestin, kami masih belum lupa tugas dan tanggungjawab kami yang telah pun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, iaitu jihad mempertahankan tanah Palestin, merampas semula kota Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Kami masih belum lagi tidur. Jadi apabila mereka menggerakkan tentera Islam pada 7 hari bulan Oktober, mereka mengharapkan seluruh umat Islam di dunia mengingatkan semula, memberikan bantuan kepada mereka bersama-sama dengan perjuangan rakyat Palestin. Alhamdulillah, hasil daripada gerakan itu, umat Islam bangkit daripada tidur masing-masing, bangkit daripada ingatan masing-masing, bangkit daripada kealpaan masing-masing yang pada masa itu duduk sibuk nak cari makan, nak tambah jumlah pendapatan untuk kaum keluarga mereka. Jadi itu adalah merupakan antara kejayaan kepada umat Islam di Palestin, berjaya mengingatkan semula umat Islam bahawa perjuangan rakyat Palestin untuk membebaskan Masjidil Aqsa jangan sekali-kali ditinggalkan. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ada orang tanya, mengapa kita tidak pergi untuk berjuang bersama-sama dengan rakyat Palestin membebaskan tanah Palestin? Jawabnya mudah saja. Adakah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian bersedia untuk menjadi tentera mujahidin? Kalau saya tanya yang muda-muda ni, yang pakai serban ni, mesti mereka pun angkat tangan. Saya nak pergi. Kita tanya dulu, cukup ke tidak syaratnya? Syarat yang pertama mesti menghafal Al-Quran. Itu ramai yang tak lulus, ya, ataupun yang galus, gagal dan lulus. Hafal Quran 30 juzuk, tapi dia hanya hafal 29. Juzuk yang ketiga dia simpan. Sebab dia takut dia hafal 30 juzuk, kemudian dia tak boleh nak ingat keseluruhan Al-Quran.
ya, dia bimbang dia dapat bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hafal Quran tetapi lupa. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, syarat yang pertama pun sudah tidak lulus. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, siapa yang nak jadi Brigade Al-Qassam, siapa yang nak bersama-sama dengan jihad Islami dan kumpulan-kumpulan mujahidin yang lain, terutamanya di Gaza, ialah mereka mesti bersedia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ni bukan maksudnya tak makan selama 2 bulan. Berpuasa setiap hari berbuka, tapi jumlahnya sekurang-kurangnya 2 bulan berturut-turut. Kita Ramadan baru ni, ya, hari yang pertama puasa pun kita dah teringat. Dah Siti Nurhaliza dah mula menyanyi lagu raya. Baru hari pertama puasa. Menunjukkan kepada kita bahawa kita bersedia untuk berpuasa, tapi tidak bersedia untuk berpuasa lebih daripada 1 bulan. Yang nak tambah 6 hari baru ni pun terkejut-kejut, terkejar-kejar. Hari Rabu yang terakhir itu baru habis kita puasa 6. Alhamdulillah, sempat juga raya puasa 6. Berapa ramai yang tertinggal. Ya, kalau di Semenanjung sana puasa 1 bulan, maka raya pun 1 bulan 10 hari. Minggu depan ada lagi jamuan, ya, hari raya. Nak menyanyi lagu raya pun malu. P.Ramlee pun dah tutup lagu raya. Kerana apa? Kerana raya dah habis, tetapi jamuan masih ada. Maknanya muslimin dan muslimat sekalian, kita bukan orang-orang yang bersedia untuk menjadi mujahidin. Maka tugas untuk meneruskan jihad, memperkasa dan mempertahankan serta mengambil, merampas semula Baitul Maqdis, nampaknya bukan tugas dan tanggungjawab yang kita boleh pikul. Tetapi rakyat Palestin, mereka bersedia. 2.3 juta rakyat Palestin terpaksa keluar daripada rumah masing-masing. Ada yang terpaksa berpindah 5 kali. Menantu saya terpaksa berpindah sebanyak 6 kali dia sebut. Dia duduk rumah dia mula-mula kena bom. Kemudian dia lari dekat dengan masjid dengan harapan di masjid mengikut undang-undang antarabangsa, di masjid, di hospital, di sekolah, di khemah-khemah pelarian tidak boleh dibom, tidak boleh dibunuh mereka yang tinggal di kawasan itu. Tetapi itulah cara gaya sejenis manusia yang bukan manusia. Namanya tentera Zionis Israel yang membunuh kanak-kanak, yang membunuh wanita, yang membunuh orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam. Sebagai contoh pembunuhan, pengeboman yang dilakukan ke atas suatu hospital yang diberi nama Hospital Baptis Hospital. Semua orang tahu nama Baptis Hospital Al-Ahli, iaitu hospital swasta milik orang-orang Kristian bermazhab Baptis. Mereka telah mengebomnya dalam masa 3 minit 700 orang. Manusia yang tidak berdosa. Islam, Kristian dan pelbagai lagi telah mati dibunuh. Sebab itulah bila kita lihat kepada pemimpin-pemimpin Israel, muka mereka ialah muka seperti vampire. Ya, banyak karikatur dan gambar yang ditunjukkan dalam internet, gambar mereka menghisap darah. Dulu cerita Raja Bersiung yang menghisap darah, entah betul ke tidak, wallahu alam. Tetapi yang ini betul-betul menghisap darah. Lama mana? Sudah sampai 7 bulan. Ramai mana yang mati? Lebih daripada 35,000 orang. Dan jumlah itu akan bertambah setiap 5 minit. Kalau ikut kajiannya, sekurang-kurangnya seorang mati dibunuh oleh tentera Israel. Macam mana mereka membunuh? Dengan pelbagai cara. Antaranya mereka membunuh dengan cara menghantar makanan dengan jumlah yang besar.
Mereka membunuh ya dengan cara mengebom kawasan yang ditinggalkan oleh penduduk tempatan, dan yang dibunuh itu jumlahnya bukanlah satu jumlah yang sedikit, tetapi jumlah yang besar. Yang dibunuhnya ialah seluruh kaum keluarga, kerana menjadi kebiasaan kepada orang Arab ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka hidup ya di dalam rumah mereka seperti flat. Tingkat ground floor diduduki oleh ibu dan ayah. Tingkat 1 anak sulung bersama dengan keluarganya. Tingkat 2 anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat dan seterusnya. Seperti yang kita tahu, rakyat masyarakat yang tinggal di Gaza terutamanya, mereka ini anaknya ramai. Berlaku banyak kes di mana suami dimasukkan ke dalam penjara dan isteri ditinggalkan cuba untuk melahirkan anak tetapi gagal, sehingga berlakunya kes-kes menyeludup air mani, minta maaf saya sebut, dalam masjid. Suami mengeluarkan air mani ya, dan air mani itu diseludup untuk dimasukkan, dilakukan persenyawaan dengan isteri masing-masing. Tujuannya untuk meramaikan penduduk yang tinggal di Gaza. Ada yang anak 5, ada yang anak 6, ada yang anak 10 dalam keadaan umur mereka masih muda. Mereka semuanya berkahwin apabila anak-anak perempuan mereka berumur 18 tahun dah sudah dikahwinkan. Yang kita berlaku di Malaysia ini, ya, kalau ada orang nak datang meminang anak perempuan kita, kita kata minta maaf, tak habis lagi belajar UiTM, tak habis lagi belajar Unimas, ya, tak habis lagi buat internship, macam-macam alasan yang nak digunakan. Lama-lama anak kita jadi andartu, ya, anak dara tua ataupun Andalusia. Andalusia bukan syarikat yang bawa umrah, tetapi anak dara lanjut usia. Ya, itu istilah yang banyak digunakan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, dengan tekanan yang berlaku kepada penduduk di Gaza, mereka yakin bahawa cara untuk mereka menyedarkan masyarakat dunia ialah dengan cara mereka bangkit melakukan serangan ke atas tanah haram Israel, dan alhamdulillah hasil daripada kegiatan mereka yang singkat, kira-kira 3 tahun itu, seluruh dunia membuka mata masing-masing. Khususnya selepas daripada serangan secara jalan darat yang dilakukan oleh pihak Israel, rejim Israel dan sekutu-kutunya. Maka muslimin dan muslimat sekalian, apa yang kita dapat belajar daripada peristiwa 7 Oktober? Saya nak pergi kepada beberapa kesimpulan. Kita tak nak ceramah lama-lama, tuan-tuan tidur, ya, sebab aircon terlalu kuat, ya. Semangat ni, semangat, ya, tetapi ya kita terlena, ya. Orang tua alhamdulillah, kelompok-kelompok yang sama dengan saya yang dikategorikan sebagai rehat tunggu mati, ya, rehat tunggu mati RTM, tak ada masalah. Mereka kuat semangat. Kumpulan-kumpulan GST, geng Sanda Tiang, alhamdulillah, ya, mereka tetap teguh bersama-sama dengan saya mengikut ceramah saya. Kelompok kumpulan-kumpulan Pak Haji yang ada masuk dalam kategori GSD, geng Sanda Dinding, alhamdulillah baik-baik saja. Yang kita bimbang ni anak-anak kita ni, ya, yang datang semangatnya kuat, ya, tetapi mengantuk. Nak buat macam mana? Mengantuk ni ada 2 sebab, kerana terlalu lapar ataupun terlalu kenyang. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan hormati sekalian, kita sambung sikit lagi apa yang kita dapat belajar daripada serangan yang dilakukan oleh tentera yang ada di Gaza, keluar daripada Gaza. Mereka telah berjaya pada peringkat awalnya menguasai dan merampas semula kira-kira 20 kilometer tanah yang dirampas oleh pihak Israel.
mereka berjaya menguasai semula kira-kira 40 buah kampung yang dirampas oleh tentera Israel pada tahun 1948. Mereka dapat merampas semula, dan gerakan itu berterusan sehingga mereka dapat keluar daripada tanah Gaza sejauh kira-kira 50 km. Jadi kalau mereka dah sampai 50 km lagi, tuan-tuan, saya sebut tadi jarak daripada Gaza nak sampai ke Baitul Maqdis kira-kira 90 km, maka mereka hanya memerlukan pergerakan sejauh 40 km saja lagi untuk mereka sampai ke kawasan yang saya tunjuk gambar tadi, ya, tapak tangan saya ini nak sampai di antara jari kelingking dengan ibu jari. Tetapi itu sebenarnya bukanlah tujuan mereka. Taufan Al-Aqsa sebenarnya bukan tujuan untuk merampas Baitul Maqdis. Tetapi jika sekiranya mereka dapat, itu adalah bonus. Tujuan mereka, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nak menyedarkan dunia. Dengan sebab itulah apabila berlakunya peristiwa ini, masyarakat dunia, masyarakat antarabangsa terbelah kepada dua. Satu kelompok terdiri daripada pemimpin besar dunia. Namanya Rishi Sunak di England. Namanya George Shultz di Jerman. Namanya Joe Biden di Amerika. Apabila berlaku peristiwa ini, maka kita dapat membuat kesimpulan siapa sebenarnya kuasa besar nombor 1 dunia. Jawabnya bukannya Joe Biden. Jawabnya bukan Bill Clinton. Jawabnya bukan Rishi Sunak. Jawabnya ialah Benjamin Netanyahu. Apabila dia melakukan tindakan itu, semua tentera-tentera Amerika, Britain, Jerman, Perancis dan semuanya bersama-sama menyokong penuh apa yang dilakukan oleh Israel, yang kononnya menggunakan suatu istilah, dia kata the right to defend. Hak mereka untuk mempertahankan. Mempertahankan apa? Mempertahankan penjajahan yang mereka telah lakukan sejak tahun 1948. Hari ini 11 hari bulan. Pada 14 dan 15 hari bulan Mei, masyarakat dunia akan mengadakan pelbagai program. Alhamdulillah kita di Kuching ini mendahului program-program yang akan dibuat oleh masyarakat seluruh dunia kerana memperingati Hari Nakbah. Kerana pada 14 dan 15 hari bulan Mei tahun 1948, Israel diisytiharkan sebagai sebuah negara mengambil alih tanah Palestin yang mereka rampas, dan mereka berpakat dengan pimpinan-pimpinan daripada Britain pada masa itu. Jadi tuan-tuan, apabila berlakunya 7 Oktober, ramai orang marah kepada Hamas. Dia kata, apalah Hamas? Dengan sebab Hamas melakukan serangan ke atas tanah Israel, maka kesannya, implikasinya, Israel masuk ke Gaza, menghancurkan keseluruhan rumah yang ada di Gaza. Jumlah rumah yang ada di Gaza lebih kurang 1 juta. Yang dah dihancurkan, 800,000 rumah telah dihancurkan. Semua infrastruktur yang ada di Gaza telah dimusnahkan. Kerana itulah janji utama Benjamin Netanyahu. Netanyahu sebut, dia kata tujuan kami masuk ke Gaza untuk menghancurkan Hamas. Tuan-tuan percaya? Yakinlah tuan-tuan kepada saya dan kepada pejuang-pejuang Hamas bahawa Hamas sebut dengan jelas, tidak mungkin gerakan pembebasan yang telah dipimpin oleh Hamas akan dapat dihapuskan selagi mana ada kanak-kanak
yang dilahirkan sepanjang tempoh 6 bulan ini. Ramai bayi yang dilahirkan. Sebahagian daripada bayi itu dilahirkan kerana emaknya mati, terbunuh. Tetapi di dalam perut emak itu ada bayi. Lalu para spesialis, doktor-doktor pakar membelah perut. Istilah orang kedoktoran dia kata cesarean. Membelah perut ibu yang telah meninggal untuk menyelamatkan bayi yang dilahirkan secara tidak normal itu. Dan bayi-bayi ini akan meneruskan perjuangan untuk membebaskan tanah Palestin. Bagaimana boleh berlaku demikian? Kerana itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga Masjidil Aqsa dibebaskan dan dikembalikan kepada umat Islam seperti yang disebut di dalam Al-Quran, seperti yang disebut di dalam banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk memahami. Saya tak tahu ada berapa minit lagi nak masuk waktu Isyak. Ya. Berapa minit lagi? 1 minit lagi. Saya berhenti tarik nafas. Ya, tuan-tuan berehat dulu. Kita dengar suara azan. Selepas pada itu kita sambung sampai jam 10. Siapa sanggup tunggu? Tuan-tuan tunggu, saya nak balik. Dipersilakan muazzin bila masuk waktu. Terima kasih dan hadirin sekalian. Kesimpulan yang saya sebut tadi menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahawa sebenarnya yang mempunyai kekuatan yang mengawal segala aktiviti politik dunia ini bukannya Amerika, bukannya England, bukannya Perancis, bukannya Jerman, bukannya China, bukannya Rusia, tetapi sebenarnya adalah Israel. Dengan sebab itulah apabila serangan dilakukan oleh pihak Israel, maka semua pemimpin-pemimpin Eropah di dunia Eropah, mereka memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada apa yang dilakukan oleh Israel pada masa ini. Tetapi andaian mereka terhadap apa yang berlaku ini tidak tepat. Dan salah satu daripada hikmah bangkitnya rakyat di Gaza menentang Israel telah membuktikan kepada kita bahawa masyarakat dunia telah terbelah dua. Satu, pemimpin-pemimpin dunia, termasuk juga pemimpin-pemimpin Arab yang tidak melakukan tindakan yang sepatutnya untuk sekurang-kurangnya menjamin keselamatan wanita dan kanak-kanak dari segi daripada kelaparan, daripada ketidakcukupan makanan, daripada masalah tempat tinggal, bekalan air dan sebagainya. Kita tidak dapat bayangkan ibu-ibu yang tinggal di Gaza terpaksa beratur 5 jam untuk membolehkan mereka mendapat 1.5 liter air. Dan mereka kena beratur lagi 5 jam untuk mendapat beberapa kilo gandum. Maknanya masyarakat dunia tidak menghiraukan apa yang berlaku, kekejaman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Israel terhadap rakyat yang tidak berdosa. Yang mereka cari ialah Hamas. Tetapi mereka tidak berjumpa dengan tentera Hamas. Kerana tentera Hamas sebahagian besar daripada mereka berada di bawah tanah, di dalam kawasan yang disebut sebagai terowong-terowong yang panjangnya kira-kira 1,500 km. Jadi mereka dapat berhubung sesama mereka tanpa sebarang masalah. Tetapi kepada pihak tentera Israel, mereka cuba cari tak jumpa. Mereka masuk berakhir dengan bawa balik mayat. Begitulah juga dengan 253 orang yang menjadi tawanan perang, yang dirampas, yang dikuasai, yang ditawan oleh tentera Hamas
dalam peperangan 3 jam itu, serangan 3 jam, kita dapati mereka tak jumpa cari walaupun seorang. Kerana apa? Kerana itu kampung halaman mereka, tempat mereka, rumah mereka, flat mereka. Mereka tahu di mana tempat yang boleh mereka bersembunyi dan menyorok. Ini adalah merupakan satu kekuatan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tentera-tentera pembebasan Palestin. Muslimin dan muslimat, perkara yang kita tidak dapat bayangkan bagaimana rakyat, terutamanya orang-orang bukan Islam yang tinggal di Eropah dan Amerika, mereka bangkit pada setiap hari. Mereka melakukan demonstrasi, mempertikaikan tindakan pemimpin mereka masing-masing. Mengapa dibantu Israel? Mereka mempersoalkan. Sedangkan Israel membunuh wanita dan kanak-kanak. Mereka cari tentera Hamas, Brigade Al-Qassam, tak jumpa. Macam mana nak jumpa? Mereka duduk di masjid bersama dengan masyarakat. Mereka duduk di kampung bersama dengan orang kampung. Apabila mereka nak menyerang sahaja, mereka masuk ke dalam terowong, mereka keluar di dalam bentuknya yang lain. Manusia bertutup, mereka tak kenal siapa si anu dan seterusnya. Maka muslimin dan muslimat sekalian, rakyat dunia bangkit. Berlakunya demonstrasi besar-besaran. Di London sampai hampir 1 juta. Di Amerika Syarikat pada masa ini lebih daripada 40 buah universiti. Pelajarnya berterusan berada di kampus, tidak mau keluar. Mereka bercamping di situ. Mereka berkemah di situ. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur. Dan mereka tak mau keluar daripada kawasan itu selagi mana pemimpin mereka yang pada masa ini memberikan sokongan kepada Israel menarik semula sokongan itu dan bantuan itu daripada Israel, barulah mereka akan kembali ke kampus dan masuk semula ke bilik-bilik kuliah yang mereka tinggalkan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, memang satu perkara yang sangat pelik apabila rakyat di Eropah terutamanya sanggup keluar ke jalanan. Mereka duduk, mereka berkumpul, mereka tidak bergerak walaupun apa yang berlaku. Sehingga akhirnya mereka kata mereka tidak akan lari daripada tempat yang mereka duduk itu kecuali selepas daripada pimpinan politik masing-masing tidak lagi memberikan sokongan kepada Israel dan rejim Zionis. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin Arab yang sangat kita hormati suatu masa dulu. Pemimpin Saudi, pemimpin Bahrain, United Arab Emirates dan lainnya, mereka tidak mengambil tindakan yang sepatutnya. Kalau kita masih ingat berlaku perang tahun 1973, seorang Raja Saudi namanya Al-Malik Faisal melakukan embargo, menahan ekspor minyak ke Amerika, sehingga mereka yang nak dapat minyak di Amerika terpaksa beratur berhari-hari nak isi minyak ke dalam tangki minyak kereta masing-masing. Saudi yang sama masih ada, Bahrain yang sama masih ada, United Arab Emirates, Kuwait dan sebagainya masih ada. Kita menunggu mereka untuk mengambil tindakan yang sepatutnya. Walaupun dalam keadaan begitu, muslimin dan muslimat sekalian, kita mengucapkan syabas dan tahniah kepada pemimpin-pemimpin negara kita yang sanggup berdepan dengan kuasa-kuasa besar dunia dan sanggup untuk diboikot beberapa projek dan program kita di Malaysia semata-mata kerana memberikan sokongan terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin dan juga di tempat-tempat lain. Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Hamas juga, mereka nak memberi ingatan
kepada pemimpin-pemimpin Arab. Wahai pemimpin-pemimpin Arab, sahutlah seruan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlakunya kiamat sehingga kota Baitul Maqdis dimerdekakan dan dibebaskan. Apakah pemimpin-pemimpin Arab mereka tidak baca hadis ini? Mereka baca. Tetapi mereka faham, lebih faham daripada kita. Jika sekiranya mereka bersama-sama dengan tentera Palestin menyerang Israel, saya yakin dalam tempoh tidak sampai seminggu, maka Israel akan lenyap dan Masjidil Aqsa akan dibebaskan. Jadi mereka tahu, apabila Masjidil Aqsa dibebaskan, kiamat akan datang. Bila kiamat datang, semuanya hancur dan musnah. Jadi mereka tidak mau meninggalkan dunia ini secara segera. Tak nak berlaku kiamat lagi. Sedangkan semua umat Islam tahu dan faham, kita tidak akan dibenarkan untuk masuk syurga kecuali kita mati. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Islam yang berjumlah 2.3 juta. Mereka tak mau keluar daripada tanah air mereka. Mereka sanggup mati mempertahankan tanah air mereka. Mereka tahu apabila mereka mati syahid dan roh mereka terus masuk ke dalam syurga. Ini dibuktikan apabila berlakunya gencatan senjata sementara pada bulan Disember yang lepas. Kita dapati bukannya orang Gaza keluar daripada Gaza, tetapi berpuluh-puluh buah bas daripada Mesir, orang-orang Gaza yang ada di luar daripada Gaza nak masuk semula ke Gaza. Ini adalah satu tindakan yang tidak waras dilihat oleh setengah orang. Kita kata gila ke orang Gaza ni? Ya, perang berlaku, pengeboman tidak berhenti, tiba-tiba mereka masuk untuk membolehkan mereka mati syahid. Jadi pemikiran mereka, tuan-tuan dan puan sekalian, tidak sama dengan pemikiran sebahagian daripada umat Islam. Apa yang mereka fikir, apa yang mereka hendak sangat berbeza dengan apa yang difaham, yang cuba hendak direbut oleh umat Islam di seluruh dunia yang tidak faham dengan perjuangan yang dilakukan oleh pimpinan Hamas dan rakyatnya. Nak ambil gambar, saya tunggu sekejap. Dah, terima kasih. Dengan sebab itulah muslimin dan muslimat sekalian, menjadi tanggungjawab kita, orang-orang Islam yang jauh jaraknya, hampir 6,000 kilometer daripada rumah kita masing-masing, menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa memberikan sokongan kepada pejuang-pejuang Islam yang nak memerdekakan tanah air umat Islam. Apa yang kita patut buat? Yang pertama, jangan kita lupa terus-menerus mendoakan mereka. Di Semenanjung, masjid di Semenanjung banyak yang dah lupa nak baca doa keselamatan, ya, dan memberikan semangat, menyuntik semangat perjuangan kepada rakyat di Gaza. Alhamdulillah, saya 3 hari berada di Kuching ini, tak pergilah keluar daripada Kuching, ya, sebab tak ada kenderaan. Nasib baik kawan saya bawa pergi ke, ya, Kota Samarahan pada petang tadi. Alhamdulillah, di semua masjid yang saya ikuti, yang saya bersama-sama dengannya, maka sembahyang subuh, sembahyang maghrib dan isyak, doa kepada perjuangan rakyat Palestin tidak pernah ditinggalkan. Syabas dan tahniah. Itu yang kita boleh lakukan, yang kita mesti lakukan yang pertama. Yang kedua, jangan kita lupa juga untuk sama-sama mendoakan, membacakan kunut nazilah supaya Allah SWT menghancurkan tentera Ahzab seperti yang telah dilakukan oleh Allah SWT di dalam peperangan Ahzab antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya kelompok-kelompok bukan Islam pada masa itu. Dan itulah juga yang berlaku pada masa ini. Amerika dengan kuncu-kuncunya, Britain, Perancis, dan pemimpin mereka adalah Israel,
kita sama-sama mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan tentera bala tenteranya untuk menghancurkan ya tentera yang menentang Islam pada masa ini. Selain daripada itu, doa tak cukup. Saya sebut dalam hadis ini menjadi tanggungjawab kita. Apabila ada saja mana-mana NGO daripada mana-mana NGO di Malaysia yang datang nak minta derma untuk rakyat Palestin, jangan lupa kita memberikan sedikit ataupun banyak. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Tu muslimat ke atas itu, ya. Masih duk simpan lagi cincin bertunang 50 tahun yang lepas. Tak payahlah simpan. Suami pun dah tak ingat dah. Mungkin ada sebahagian daripada suami pun dah meninggal kerana lamanya mereka bertunang. Cincin bertunang dulu harganya 300. Sekarang ni mungkinlah 900, 1000. Serahkan cincin itu dengan niat yang ikhlas untuk perjuangan rakyat Palestin. Apa macam muslimat ke atas? Boleh ke tak boleh? InsyaAllah boleh. Nampak cerah jaga atas sana. InsyaAllah. Orang perempuan duit banyak. Duit kita, duit suami, duit dia. Gaji dia, dia punya. Jadi semua dapat kepada dia. Kadang-kadang dia curi dalam poket kita, nak beli sayur kita lupa, duit dia juga. Dalam poket kita pun duit dia, dalam poket dia pun duit dia. Orang lelaki banyak tanggungjawab. Anak, cucu baru ni raya terpaksa balik ke Semenanjung, berapa ribu habis tambang. Kemudian datang lagi, kemudian habis lagi dan habis lagi. Hari ni 11 hari bulan, pencen pun tak dapat lagi. Ya, orang pencen, RTM, rehat tunggu mati belum dapat pencen. Orang gaji dah habis, minggu pertama dah habis. Ya, kerana belanja yang banyak. Jadi muslimin sekalian, jangan lupa untuk kita terus menerus memberikan derma. Walaupun sedikit, tetapi istiqamah secara berterusan. Kerana perang belum berakhir. Kajian yang dibuat oleh pihak PBB mengatakan, PBB ya, United Nations, bukan parti di sini, ya, mengatakan rakyat di Gaza memerlukan sekurang-kurangnya 100 bilion untuk membangunkan semula Gaza, dan masa yang diambil sekurang-kurangnya 30 tahun. Alhamdulillah, orang yang dah umur 60 ke atas, doakan semoga dia tak sempat nak lihat pembangunan semula Gaza. Kalau dia sempat pun menyusahkan anak dan cucu. Mata dah tak nampak, telinga dah tak dengar, nak pergi ke masjid pun dah tak larat. Jadi masa kita sihat ini, duit masih ada, saya menasihatkan kepada tuan-tuan, kalau datang NGO minta derma, tengok ada NGO yang memohon derma dalam internet, dalam WhatsApp group dan sebagainya, ayo kita sama-sama membantu. Tapi saya nak ingatkan, kalau ada Pak Arab datang minta derma, jangan bagi dulu. Sebab kita tak yakin Pak Arab yang datang itu, dia nak bawa balik ke mana duitnya itu untuk sampai ke Gaza. Tak kena gaya, dia belanja anak buah dia yang ada di tempat-tempat lain. Bukan kita tak percaya, kita nak berjaga-jaga. Jadi itu tugas dan tanggungjawab kita yang terakhir, yang saya nak sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Sama-sama kita berdoa, semoga perjuangan rakyat Palestin akan diteruskan dan berakhir dengan kemenangan. Dan dalam kemenangan itu ada beberapa ringgit, ada beberapa ratus, ada beberapa ribu daripada duit kita yang menyumbang kepada kemenangan itu. Segala kebaikan dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dan kekurangan adalah kekurangan dan kelemahan saya sendiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pengerusi dan juga ahli jawatankuasa Masjid Ikhwanul Islam kerana memberi ruang untuk saya berkongsi maklumat dan memberikan kefahaman tentang isu Palestin pada malam ini. Ya, kita minta berbanyak ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekurangan. Kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika